Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan bincangkan pula prinsip dan mekanisme pewarisan yang juga berada di dalam bab 3, keturunan dan variasi. Objektif pembelajaran kita untuk video kali ini adalah menerangkan maksud jin dominan dan jin resesif, mengenal pasti sifat dominan dan sifat resesif pada manusia, mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat dalam gambar rajah skema, dan meramal nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid. Jin dominan adalah jin yang menonjolkan sifat yang dikawal olehnya, manakala jin resesif pula adalah jin yang hanya akan menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran jin dominan. Setiap sifat organisme ditentukan oleh jin yang berpasangan, iaitu pasangan pertama daripada ibu dan yang kedua daripada bapa. Mekanisme penentuan jin. Contoh di sini adalah jin untuk mata biru resesif dan jin untuk mata coklat dominan. Jadi kita wakilkan ciri untuk resesif ni dengan huruf kecil dan ciri untuk dominan ini kita wakilkan dengan huruf besar. Di sini cikgu tuliskan resesif ini sebagai B kecil dan jin untuk mata coklat dominan ini sebagai B besar. Jadi kita tengok contoh pertama. Jin pertama ini berwarna biru, jadi kita tulis sebagai B kecil, dan jin yang kedua ini adalah berwarna coklat, kita tuliskannya sebagai B besar. Jadi B kecil tambah B besar, pasangan jin untuk individu ini adalah B besar, B kecil. Bagaimana kita hendak menentukan sama ada individu ini bermata biru atau bermata coklat? Kita lihat huruf yang terdapat pada pasangan jin ini. Sekiranya terdapat huruf B besar di sini, maka individu ini membawa ciri mata coklat. Bagaimana pula dengan B kecil ini? B kecil ini disebabkan terdapat B besar, maka ciri B kecil ini disembunyikan. Jadi individu ini mempunyai mata coklat tapi membawa jin bermata biru. Sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Jin pertamanya berwarna coklat, jadi kita wakilkannya sebagai B besar. Jin keduanya berwarna coklat juga, jadi kita wakilkannya sebagai B besar. B besar tambah B besar, maka pasangan jin untuk individu ini adalah B besar, B besar. B besar, B besar, kedua-dua jin ini adalah dominan, maka individu ini mempunyai ciri mata coklat. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Jin pertama berwarna biru, B kecil, dan jin kedua berwarna biru, B kecil. B kecil tambah B kecil, maka pasangan jin untuk individu ini adalah B kecil, B kecil. Kedua-dua jin untuk individu ini adalah bersifat resesif, maka warna mata bagi individu ini adalah warna biru. Sekarang kita pergi kepada contoh-contoh trait dominan. Trait dominan bermaksud ramai orang di dunia ini mempunyai ciri ini. Yang pertama adalah iris berwarna coklat. Yang kedua, boleh menggulung lidah. Yang ketiga, mempunyai cuping telinga bebas. Yang keempat, mempunyai rambut kerinting dan juga mempunyai rambut berwarna hitam. Berlawanan dengan trait dominan, trait resesif bermaksud tidak ramai orang di dunia ini mempunyai ciri-ciri ini, iaitu yang pertama, iris berwarna biru. Yang kedua, tidak boleh menggulung lidah. Yang ketiga, mempunyai cuping telinga melekat. Yang keempat, mempunyai rambut lurus dan juga berambut berwarna perak. Sekarang kita pergi pula kepada maksud genotip dan fenotip. Genotip ialah susunan jin di dalam sesuatu organisme, dan untuk memudahkan kefahaman, jin ini diwakili oleh huruf. Huruf besar mewakili jin dominan dan huruf kecil mewakili jin resesif. Fenotip pula merujuk kepada sifat-sifat organisme itu. Contoh di sini, fenotip bagi bulu tikus ini adalah berbulu perang. Mekanisme pewarisan telah dipelopori oleh saintis terkemuka Gregor Mendel yang juga dikenali sebagai bapa genetik. Beliau telah mengkaji pewarisan bagi kacukan antara pokok kacang peri tinggi bakatulin dan pokok kacang peri kerdil bakatulin. Mendel telah melakukan kacukan monohybrid
antara pokok kacang pi tinggi bakal tulen T besar dengan pokok kacang pi kerdil bakal tulen T kecil P kecil. Kedua-dua induk bakal tulen ini akan melalui proses meiosis di mana pokok kacang pi tinggi bakal tulen akan menghasilkan gamet T besar. Pokok kacang pi kerdil bakal tulen pula akan menghasilkan gamet T kecil. Seterusnya, persenyawaan di antara gamet tinggi bakal tulen dengan gamet kerdil bakal tulen menghasilkan anak yang mempunyai genotip kesemuanya T besar, T kecil, iaitu mempunyai ciri fenotip tinggi. Sekarang kita tengok pula mekanisme pewarisan sifat kacukan monohybrid antara pokok-pokok dari generasi pertama tadi. Pokok tinggi hybrid yang mempunyai genotip T besar, T kecil dikacukkan dengan pokok tinggi hybrid yang mempunyai genotip T besar, T kecil. Melalui proses meiosis, maka gamet yang terhasil adalah T besar, T kecil dan T besar, T kecil. Dan apabila gamet ini disenyawakan, maka anak yang terhasil pada generasi kedua adalah T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil dan T kecil, T kecil. Cirinya adalah T besar ini adalah tinggi, T besar, T kecil tinggi, T besar, T kecil tinggi dan T kecil kerdil. Jadi nisbah genotipnya 1 T besar, nisbah 2 T besar, T kecil, nisbah 1 T kecil. Nisbah fenotip untuk generasi kedua ini adalah 3 tinggi, nisbah 1 kerdil. 25% pokok-pokok yang terhasil dalam generasi kedua ini adalah kerdil. Eksperimen Bendel ini telah digunakan untuk menentukan pewarisan dalam manusia. Contohnya dalam gambar rajah ini, bapa yang boleh menggulung lidah yang berkahwin dengan ibu tidak boleh menggulung lidah dapat menghasilkan anak yang mempunyai fenotip kesemuanya boleh menggulung lidah. Pewarisan jantina dalam manusia juga adalah berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan oleh Mendel. Daripada gambar rajah skema ini, 50% daripada anak yang terhasil adalah perempuan dan 50% lagi anak yang terhasil adalah lelaki. Semoga video ini bermanfaat. Hingga berjumpa lagi di video seterusnya. Sekian, terima kasih.